Nabi Nuh mula menanam pokok-pokok yang boleh menumbuhkan kayu-kayu yang kuat untuk dijadikan sebagai perahu. Taklah disebut nama pokok tu apa. Cuma orang selalu sebut pokok ataupun kayu bahtera Nabi Nuh ni kayu koka. Tak tahu betul atau tidak. Tapi tak disebut. Antara cerita Nabi yang termasuk dalam qiyam kita tadi ialah cerita Nabi Nuh alaihi salam. Iaitu cerita satu orang Nabi yang panjang usia dakwahnya, 950 tahun. Bila mana masuk tahun yang ke-960 mengikut riwayat daripada Ibnu Katsir, Allah Ta'ala kata stop, tak perlu dah lagi berdakwah. Sekarang ni kamu kena buat satu kerja, iaitu kamu kena isna'il fulk, buat bahtera ataupun buat kapal. Buat bahtera kapal memerlukan kayu kayan yang banyak. Kayu banyak. Jadi sebahagian riwayat, walaupun riwayat ni Israiliyat, tapi Ibnu Katsir sebut dia taklah terlalu berat Israiliyat dia. Nabi Nuh mula menanam pokok-pokok yang boleh menumbuhkan kayu-kayu yang kuat untuk dijadikan sebagai perahu. Taklah disebut nama pokok tu apa. Cuma orang selalu sebut pokok ataupun kayu bahtera Nabi Nuh ni kayu koka. Tak tahu betul atau tidak. Tapi tak disebut dalam riwayat tu. Dan pokok itu ambil masa 80 tahun untuk besar elok. Kau boleh bayang daripada tahun pertama dah stop dah dakwah ni, tunggu 80 tahun baru dapat kayu dan hasilnya tu baru buat kapal. Dalam fasa 80 tahun tu dihina lagi. Orang tanya Nabi Nuh ni buat apa tanam ni? Dah bosan dakwah ke dah gila dah kot? Dah stres sebab dakwah-dakwah tak ada orang layan. Ni dah stres ni. Sebab dia punya dakwah 900 tahun lebih tu hanya menghasilkan 11 orang ke 80 orang pengikut. Itu anggaran yang paling banyak disebut dalam riwayat. 11 orang ke 80 orang. Paling sikit 11, paling banyak 80. Tak sampai 100 orang yang dibawa dalam dakwah dia. Tapi Tuhan kata jangan terkesan. Tapi bukan mudah untuk satu orang manusia, orang datang herdik dia nak buat bodoh macam tu je. Dia mesti balik ke rumah dalam keadaan dia rasa kata-kata orang, tapi berlawan dengan perasaan untuk tidak terkesan bukan benda mudah. Dan itu ialah memang ada pada semua orang, termasuk Nabi dan Rasul. Sehinggalah sampai satu arahan daripada Allah Ta'ala, iaitu ayat 40 yang kita dengarkan tadi, hatta idza jaa amruna, bila mana datang urusan kami yang kami nak buat ni, iaitu banjir besar yang akan berlaku. Petandanya apa? Wafarat tanur, dapur bawah tanah yang digunakan oleh kebanyakan orang pada zaman dulu dan sekarang pun, orang Arab lah kebanyakannya, menjadikan dapur bawah tanah ni tempat untuk diorang memasak, khususnya nak bakar ayam ke kambing ke apa, termasuklah buat roti pun panggil tanur. Kata Allah Ta'ala, bila mana air mulai keluar daripada dapur itu, kata Allah Ta'ala, ihmil, isilah di atas bahtera yang dah kamu buat tu, min kullin zawjaini itsnain, setiap daripada makhluk itu berpasang-pasangan. Manusia, binatang, segala jenis binatang dibawa berpasang-pasangan. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Allah Ta'ala kata tidak ada yang beriman dengannya melainkan sedikit. Sebab tu ada riwayat Israiliyat mengatakan waktu kapal tu dah siap, tak naik lagi sebab tak dapat arahan lagi. Ada riwayat Israiliyat, tapi riwayat Israiliyat ni dia problem sikit, yang kata kaum Nabi Nuh yang engkar ni, dia sakiti Nabi Nuh dengan dia jadikan kapal tu sebagai tempat buang najis. Dia berak atas kapal tu. Dan akhirnya kena penyakit. Ubat dia taik dia orang balik. Sapu kat mata. Ada riwayat semua macam tu lah. Okay, tapi riwayat tu ada pertikaian sikit. Okay. Cuma nak katanya, itu antara benda yang Allah Ta'ala bagi kepada dia orang. Tempoh tu dia bukan buat kapal tu terus boleh lari. Tak boleh lari lagi. Ambil masa lagi. Okay. Dan bila mana Allah Ta'ala kata naik kamu, irkabu fiha, naik kamu, dan sebutlah bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, maka berlayarlah kapal itu dan mulailah naik air, parasnya naik sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Dan yang paling terkesan pada Nabi Nuh ialah keengganan anaknya. Itu disebut dalam ayat yang kita dengarkan tadi. Bila mana Nabi Nuh kata wanada Nuhun ibnahu, dan telah menyeru Nuh anaknya, wa kana fi ma'zil, dan pada waktu tu Nabi Nuh berada di atas kapal dan dia berada di tebing
ataupun di bahagian tinggi dataran tanah ni, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, mari bersama dengan aku, jangan bersama dengan orang kafir. Anak dia kata apa? Sa'awi ila jabal, aku akan naik ke bukit yang lagi tinggi supaya aku tidak ditenggelami air. Nabi Nuh kata, la asimal yawma min amrillah, tiada penyelamat pada hari ini melainkan Allah Azza wa Jalla. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin, dan telah memisahkan antara Nabi Nuh dengan anaknya dengan ombak yang berlipat kali ganda, gelombang yang datang, dan jadilah anak Nabi Nuh itu daripada orang-orang yang tenggelam. Habis semua sekali. Allah Ta'ala kata, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i minal ma', wahai bumi, seraplah air, dan wahai langit, berhentilah daripada menurunkan hujan. Ini arahan Allah Ta'ala kepada langit dan bumi. Saya nak sebut sikit ayat ni. Bila mana datang musim banjir, orang duk guna ayat ni. Datang musim banjir, orang baca ayat ni nak bagi stop banjir. Bukan tak boleh, tapi ada doa lain Nabi suruh baca. Nabi suruh baca doa lain. Cuma saya tak ingat doa tu sebab sebut tiba-tiba ni. Cuma dia bukan satu benda yang tepat lah untuk kita pakai doa ni. Sebab ini bukan doa. Ini ialah firman Tuhan. Orang kata apa? Command, arahan Tuhan kepada langit dan bumi. Ada doa lain untuk elak kita daripada ribut, taufan, apa-apa semua ni. Tu ada doa lain. Okay. Kemudian, wanada nuhur rabbahu qala rabbi inna ibni min ahli. Lalu Nabi Nuh berdoa. Dah tenggelam habis dah. Dah tengok dah manusia tu dah tenggelam. Nabi Nuh ni dia seralat, dia kata, wahai Tuhan, sesungguhnya anak aku itu daripada ahli keluarga aku. Tak ada chance sikit ke nak bagi selamat. Allah Ta'ala nafikan pada ayat yang selepas pada tu, iaitu ayat 46, qala ya nuhu innahu laysa min ahlik. Ini ikatan tauhid. Ini kepentingan tauhid. Atas dasar tauhid, kalau ada di kalangan ahli keluarga kita yang menentang tauhid, ini yang bukan Islam lah, yang menentang tauhid, dan penentangan dia keras. Walaupun dah dapat hujah, dah dapat macam-macam maklumat, keras menentang. Tuhan kata itu bukan daripada keluarga kamu, walaupun dia datang daripada kamu. Dia datang daripada kamu. Anak Nabi Nuh tu datang daripada Nabi Nuh, daripada benih Nabi Nuh, tapi tidak menghasilkan anak yang baik. Ada orang lain yang bukan daripada keluarga kamu, bersama dengan kamu, itu keluarga kamu. Tapi kalau yang ni bukan. Tuhan nak tenangkan hati Nabi Nuh. Tuhan kata, itu bukan anak kamu. Innahu amalun ghairu salih. Apa yang dia buat tu bukan amalan yang baik. Saya selalu sebut sini, perkataan amal dalam bahasa Arab, khususnya dalam Al-Quran, bermaksud perbuatan yang ada niat, bukan perbuatan tiba-tiba. Dia nak lawan Nabi Nuh tu, dia dah ada niat lawan ayah dia tu. Dia berniat, bukan kerana dia jahil, bukan kerana dia tak ada maklumat, bukan kerana tertutup seruan dakwah pada dia, tapi dia sengaja nak pilih jalan itu. Dia yang menjadikan diri dia termasuk dalam kalangan orang yang kafir, termasuk dalam kalangan orang yang tenggelam. Jadi cerita ni memberi semangat pada Nabi Muhammad, sebab Nabi ni yang lawan Nabi bukanlah orang dalam rumah, keluarga juga, tapi orang luar rumah, pak menakan, dia tak orang dalam. Sebab anak Nabi Fatimah masih lagi Islam, isteri-isteri Nabi semuanya Islam. Berbeza dengan Nabi Nuh, isteri dan anaknya tidak menerima tauhid, dan ia lebih menyakitkan hati, kerana inilah orang yang kita akan tengok hari-hari, makan hari-hari, jumpa hari-hari, bahkan tidur pun di atas satu pembaringan isterinya. Jadi ini nak tunjuk pada kita tasliyah, pemberi semangat pada Nabi Muhammad. Teruskan dakwah, jangan rasa lemah semangat, jangan rasa nak berhenti, kerana ada orang yang lebih teruk, lebih panjang, lebih membosankan perjalanan hidup dia. Tapi itulah yang diletakkan oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang terbaik di atas dakwah ini.